Okey, Assalamualaikum, selamat pagi. Untuk hari ini kita akan masuk kepada percanggahan fizikal. Okey, selepas kita dapat tahu produk kita, ingat tak hari tu cikgu ada terang sikit pasal hari Selasa cikgu ada terang tentang analisis fungsi. Okey, ini yang analisis fungsi hari tu. Okey, kita dapat tahu bahawa masalah meja bergoyang dan tidak stabil ini punca dia adalah daripada kelembapan. Kelembapan yang bermasalah. Tengok ni. Ini adalah kita panggil apa? Garisan interaksi. Garisan interaksi arrow yang goyang apa? Bengkak-bengkok ini adalah bermasalah. Jadi kita tahu masalah dia adalah kelembapan menyebabkan skru berkarat. Dan akhirnya skru yang memegang kaki meja dan muka meja longgar. Okey? Baik, sekarang kita pergi kepada percanggahan fizikal. Dalam percanggahan fizikal, kita kena tahu dulu sebelum percanggahan fizikal adalah analisis berantai punca dan kesan. Kita nak tahu kenapa, mengapa sampai kita dapat penyelesaian kepada masalah itu. Okey, sekarang ni cikgu buka fikiran kamu. Sekarang ni kita dalam tajuk penyelesaian masalah inventif. Bila sebut inventif, masalah dia dapat diselesaikan tapi wujud lagi masalah baru. Betul tak? Jadi, masalah tu apa? Bukan masalah duit, bukan masalah cinta. Okey, bukan masalah tu. Masalah dia adalah produk. Apa dia produk? Benda. Meja, kerusi, pensel, printer, komputer, buku. Itu produk. Produk tu ada masalah. Jadi kita kena selesaikan. Okey, baik. Analisis berantai punca dan kesan. Apa tujuan analisis ni? Analisis ni tujuan dia adalah untuk, okey, kita tulis. Ni. Dan mengesahkan rantaian punca dan kesan bagi sesuatu masalah. Okey, sekarang kita dah dapat apa dia tujuan analisis berantai punca dan kesan. Kita nak memahami dan mengesahkan rantaian punca dan kesan. Baik, sekarang kita tengok. Apa jenis halangan? Okey, halangan terbahagi kepada 3. Halangan yang pertama, nama dia halangan semula jadi. Okey, halangan yang kedua, nama dia adalah sains dan fizik. Okey, kamu boleh ikut, bila kamu tengok video cikgu, kamu boleh ikut sama-sama sebut dengan cikgu supaya kamu biasa menyebut perkataan ni. Yang ketiga, sifat asas objek. Okey, sifat asas objek. Okey, apa contoh halangan semula jadi? Okey, halangan semula jadi, contoh dia adalah panas, hujan, kelembapan. Okey, apa dia contoh halangan bagi sains dan fizik? Okey, contoh dia adalah momentum dan graviti. Momentum tu kalau kamu jatuhkan atau pelanggaran kan benda, okey, tu momentum. Graviti tu macam momentum hentakkanlah, graviti ni daya tarikan graviti kan, dia boleh terapung. Okey, sifat asas objek adalah kebolehan manusia. Okey, ini adalah jenis halangan dan contoh halangan dia. Baik, kalau kamu tengok kepada contoh meja tu, apa jenis halangan dia? Okey, jenis halangan dia adalah halangan semula jadi untuk meja. Sebab contoh halangan dia adalah kelembapan. Boleh Baik, sekarang ni, harap kamu fahamlah setakat ni. Okey, kita akan lihat kepada jenis dan contoh halangan. Tadi kita tengok meja tidak stabil. Punca meja tidak stabil adalah sebab muka meja ni tak stabil. Muka meja tidak stabil. Selain daripada muka meja tidak stabil, kaki meja pun tak stabil. Kaki meja
tidak stabil. Stabil tu maksudnya tak sama, dia goyang-goyang, okey? Jadi, dekat setiap perkataan ni kamu kena ada satu benda iaitu mengapa. Mengapa? Kena wujud perkataan mengapa. Okey, kena ada mengapa. Mengapa meja tidak mengapa meja tidak stabil? Sebab muka meja tidak stabil. Kenapa meja tidak stabil? Sebab kaki meja tidak stabil. Okey, sekarang kita lihat kepada okey. Kenapa muka meja tidak stabil? Mengapa? Dia keluar lagi mengapa. Kenapa? Sebab apa? Sebab skru meja longgar. Okey, skru pada meja tersebut longgar. Sebab tu, alamak. Sekejap Okey, sorry satu lagi. Okey, ini tadi kat sini. Mengapa tadi kat sini? Kaki meja tak stabil kat sini. Mengapa tadi kat sini? Skru meja longgar. Mengapa? Okey, kenapa kaki meja tidak stabil? Sebab skru kaki meja longgar. Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada mengapa lagi. Mengapa skru kaki meja, skru muka meja dan skru kaki meja longgar? Sebab apa? Okey, sebab skru tersebut berkarat. Okey, skru berkarat. Mengapa skru berkarat? Kita lihat kenapa skru berkarat. Mengapa lagi? Kenapa skru berkarat? Sebab adanya kelembapan. Kelembapan tu mungkin disebabkan hujan. Bila hujan lama-lama, dia kena dekat skru, lama-lama skru tu berkarat. Okey. Baik, kesimpulan. Kita tengok kesimpulan dia. Apa yang kita dapat? Meja tidak stabil kerana skru yang memegang muka meja dan kaki meja. Okey. Saya tulis kat bawah pula. Telah berkarat kerana kelembapan cuaca semula jadi. Jadi kesimpulannya kita dapat tahu bahawa dia jadi macam ni sebab meja tak stabil kerana skru yang memegang muka meja dan kaki meja berkarat kerana kelembapan semula jadi. Baik. Okey, sekarang kita lihat kepada yang seterusnya. Apa dia percanggahan fizikal? Sekejap dia main-main dengan cikgu Okey, baik. Seterusnya kita lihat kepada percanggahan fizikal. Okey, percanggahan fizikal ialah apa? Percanggahan fizikal ialah keadaan yang berlawanan. Keadaan yang berlawanan antara satu sama lain yang diperlukan dalam sesuatu objek. Okey, baik. Dalam percanggahan fizikal, kita ada parameter dia dulu. Okey, parameter dia ada 3. Okey,
parameter yang pertama size. Size ni melibatkan percanggahan fizikal besar, kecil. Okey. Kemudian beban. Beban ni berat. Okey, berat dia jadi percanggahan fizikal dia berat dan ringan. Dan last sekali adalah ketinggian. Ketinggian dia adalah tinggi, rendah. Okey, tinggi dan rendah. Baik, kita tengok kepada, ini adalah contoh percanggahan fizikal. Kita tengok contoh percanggahan fizikal lagi. Ini adalah percanggahan fizikal. Percanggahan fizikal adalah keadaan yang berlawanan. Kalau besar dengan kecil. Kalau berat dengan ringan. Tinggi dan juga rendah. Okey? Baik. Contoh percanggahan fizikal. Percanggahan fizikal melibatkan dua kaedah. Satu kaedah adalah kaedah ruang. Dan satu lagi kaedah adalah kaedah masa. Okey? Baik. Sekarang kita lihat penentuan kaedah penyelesaian masalah inventif secara pemisahan. Okey, kamu kena tentukan sama ada masalah kamu tu masalah jenis kaedah pemisahan ruang ataupun masa. Okey, kita tengok contoh objek kerusi. Percanggahan fizikal untuk kerusi ini adalah tinggi lawan rendah. Kalau tinggi lawan rendah, parameter dia adalah ketinggian. Okey, baik. Kerusi perlu tinggi untuk murid tinggi dan perlu rendah untuk murid rendah. Dalam kelas kita ada banyak ketinggian. Ada Abu tinggi, Ali rendah, Meme sederhana. Jadi ketinggian semua tak sama. Jadi apa soalan penentuan? Sama ada kamu nak pilih ia adalah kaedah pemisahan ruang ataupun masa. Kaedah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama. Adakah kerusi perlu tinggi dan rendah pada masa yang sama? Ya, kerana terdapat murid yang berlainan ketinggian dalam kelas. Jadi, bila jawapan dia ya, pada masa yang sama ya, kamu kena pilih kaedah pemisahan ruang. Okey? Kalau jawapan dia ya pada masa yang sama, adalah jenis kaedah pemisahan ruang. Okey, kita lihat kemah. Besar lawan kecil. Besar lawan kecil ni adalah size. Parameter dia size. Kemah perlu besar semasa digunakan dan perlu kecil semasa disimpan. Adakah kemah perlu besar dan kecil pada masa yang sama? Jawapan dia tidak, kerana kemah digunakan dan disimpan pada masa yang berlainan. Kalau kamu nak guna kemah, baru kamu nak kemah tu besar. Betul, kamu buka jadi besar. Kalau kamu tak mahu guna, takkan kamu nak simpan dalam keadaan besar? Mesti kamu nak simpan dalam keadaan yang paling kecil, yang tak nampak, bagi senang kan? Ruang, jimat ruang. Jadi, bila jawapan dia tidak, kamu pilih kaedah pemisahan masa. Boleh faham Okey, kesimpulan jadual ni, sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang sama, okey, masa yang sama macam tinggi lawan rendah ni, maka kaedah pemisahan ruang dipilih. Sekiranya percanggahan fizikal berlaku pada masa yang berlainan macam kemah, maka kaedah pemisahan masa dipilih. Seterusnya, pemilihan prinsip inventif yang bersesuaian dipilih untuk menyelesaikan masalah percanggahan fizikal. Okey, kemudian bila kamu pilih kaedah prinsip pemisahan ruang, dia ada 7 cadangan prinsip inventif. Sama juga dengan prinsip inventif kaedah pemisahan masa. Okey, cikgu nak kamu salin semua nota ni. Okey, ini dengan ini dalam muka surat 16 dan 17 kena salin. Kalau kat sekolah pun cikgu suruh salin. Sebab ini penting. Kalau kamu tak salin, kamu tak nampak. Okey, kamu salin dalam buku nota kamu. Kamu tengok dalam buku teks muka surat 16, 17. Okey, salin dulu. Sampai hari Selasa depan cikgu bagi masa. Kemudian Selasa depan cikgu akan terangkan secara terperinci apa dia maksud cadangan prinsip inventif ini. Okey? Baik. Selamat buat kerja. Okey? Jangan malas-malas. Duduk rumah. Rajin-rajin. Okey? Bye.